Rejim Iran sedang jatuh, tetapi belum tumbang sepenuhnya. Namun ada satu lagi revolusi di Timur Tengah. Itulah revolusi Israel di dunia Arab. Buat pertama kalinya, Rawan Osman, sahabat saya, rakan sekerja, dan tetamu terhormat di sini di Al-Sharq Al-Satlana, Timur Tengah kita. Kita mempunyai peluang yang telah Anda bincangkan sejak sekian lama, jauh sebelum saya berpeluang bertemu dengan Anda. Tetapi Anda telah bercakap tentang merevolusikan Israel di dunia Arab, dalam bahasa Arab, sebagai anak jati Timur Tengah, sebagai salah satu daripada minoriti di seluruh Timur Tengah, dan juga sebagai sehaluan dengan majoriti Arab Muslim di Timur Tengah. Dan di sini kita mungkin mempunyai detik yang belum pernah berlaku sebelum ini, di mana Israel dengan segala teknologinya, dengan kehebatan tenteranya, dengan keberaniannya untuk benar-benar meneutralkan rejim Iran. Sebuah kuasa Syiah yang mesianik, jihadistik, apokaliptik, bukan Arab, yang telah menyerang dunia Arab dengan lebih hebat dari segi serangan sebenar berbanding serangannya terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Dan di sini ada peluang baru. Adakah Anda akan menilainya begitu? Pertama sekali, terima kasih Dan. Saya sentiasa gembira dapat bersama Anda. Terima kasih. Kedua, ya, memang benar. Terdapat peluang yang boleh diambil oleh Israel untuk membentuk peranan baharu di Timur Tengah. Sudah tentu, pada pendapat saya dan juga pada pendapat ramai rakyat Israel adalah penduduk asal Timur Tengah. Timur Tengah bukanlah sekumpulan jihadis yang seragam, sama ada Sunni atau Syiah. Itu sudah cukup. Kita perlu menerima kepelbagaian budaya kita, warisan budaya kita yang kaya. Dan Israel memulakan proses itu dengan menanam akarnya semula di tanah nenek moyang orang Yahudi. Dan itu sepatutnya memberi inspirasi kepada orang lain. Bukan untuk mengusir Sunni dan Syiah dari rantau ini, tetapi untuk mengajar mereka bahawa sebelum Islam datang ke rantau kita, mereka sudah wujud. Dan mereka berhak untuk hidup dan berkembang bersama di sini, tanpa sesiapa pun menghapuskan yang lain. Jadi, Israel adalah sumber inspirasi. Dan hari ini, kita berada di persimpangan ini, di mana musuh bukan lagi Israel, seperti yang diberitahu oleh paksi penentangan kepada dunia. Sudah sekian lama, tetapi terutamanya sejak Revolusi Islam tahun 1979. Hari ini, apabila segala kepura-puraan terbongkar, dunia Arab, dunia Sunni terutamanya, memahami bahawa musuh kemanusiaan, tamadun, dan kemodenan adalah Republik Islam Iran dan proksi-proksinya di rantau ini. Jadi, ialah, mari kita bina jambatan-jambatan itu, buka saluran-saluran itu, kerana saat ini tidak akan datang lagi, dan kita tidak akan membiarkannya berlalu tanpa merebut peluang dan mengubah realiti, terutamanya untuk generasi akan datang. Awak tahu, persoalannya sering ditanya, kenapa saat ini mengambil masa yang begitu lama untuk muncul? Dalam arti kata bahawa revolusi Islam berlaku pada tahun 1979, berlanjutan ke tahun 1980, kepulangan Ayatollah Agung Khomeini dari Paris. Komunis dalam revolusi itu tidak faham bahawa dalam beberapa bulan sahaja mereka akan dipenjarakan oleh rakan senegara Islam mereka. Dan ramai yang dihukum mati. Dan dunia Arab ketika itu menyaksikan pengambil alihan, rampasan kuasa ke atas negara mereka oleh rejim Syiah radikal, mesianik, apokaliptik ini. Kerana strategi proksi mereka dengan meletakkan Hizbullah di Lubnan dan dalam satu aspek menawan, menculik Lubnan. Daripada rakyatnya sendiri, daripada majoriti penduduk Kristian, Sunni dan Drus. Dan begitu ramai lagi yang lain dalam Alawi. Begitu ramai lagi yang lain di dalam Lubnan yang merupakan Arab dan bukan Arab, tetapi kemudian ditawan oleh penentangan Islam yang dikatakan dari Iran. Perkara yang sama berlaku di Irak. Anda mempunyai pasukan mobilisasi populer. Dalam arti kata tertentu, mereka kini mengawal parlimen Irak.
Saya bercakap tentang rejim Iran. Perkara yang sama juga, mereka meluaskan kawalan mereka ke Gaza, di mana mereka mempunyai sebuah organisasi Sunni, Ikhwanul Muslimin yang dipanggil Hamas, yang menjadi proksi kepada rejim Islam. Dan sudah tentu, Houthi di Yaman. Dan ia bahkan meluas ke Amerika Latin, di mana mereka mempunyai sokongan dan pengaruh yang sangat besar. Jadi persoalannya, mengapa mengambil masa bertahun-tahun untuk negara-negara Arab ini khususnya berkata, cukup sudah. Sekarang mereka menyatakannya secara senyap, tetapi mengapa mereka tidak menyatakannya selama 47 tahun yang lalu? Saya juga ingin menambah bahwa sehingga baru-baru ini, rejim Assad di Syria juga merupakan tentera Iran. Mengapa mereka menempatkan Hizbullah contohnya di Lubnan dan menyokong serta membiayai, melatih, membesarkan dan memupuk Hizbullah sehingga ia menjadi lebih kuat daripada negara Lubnan? Mengapa mereka melakukan ini? Kerana dendam terhadap rakyat Lubnan? Tidak. Mengapa mereka menyokong Hamas walaupun ia adalah sebuah organisasi Sunni yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin? Dan sesiapa yang tahu apa-apa tentang Islam Sunni dan Syiah, faham bahawa mereka bukanlah kawan rapat. Mari kita katakan begini. Mengapa mereka akan menyokong kumpulan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Jordan atau di Mesir? Mengapa mereka akan menyokong rejim yang begitu korup seperti rejim Assad yang pada dasarnya adalah penjenayah? Mereka adalah pengedar dadah. Ia adalah kartel dadah yang bekerja sama, berkolaborasi dengan Hizbullah, membiayai operasi keganasan mereka melalui dadah, melalui narkotik. Mengapa mereka melakukan semua ini? Mereka dengan licik mewujudkan keadaan Israel terkepung. Mereka mahu mengusir orang Yahudi keluar dari rantau ini. Mengapa Khomeini menubuhkan Al-Quds yang terkenal, yaitu Hari Baitul Maqdis? Kenapa obsesi terhadap Yerusalem ini? Mungkin itu berkaitan dengan persaingan antara dunia Sunni dan Syiah. Bayangkan bahwa orang Iran sedang bersaing dengan majoriti Sunni. Jumlah yang memihak kepada dunia Sunni tidak dapat ditandingi oleh Syiah, walaupun setiap mereka mempunyai 10 orang anak. Dan Sunni mempunyai Mekah, tempat paling suci dalam Islam. Mereka adalah pemimpin dunia Islam. Kecuali apabila Khomeini kembali dan menjadikan misinya untuk membebaskan rakyat Palestina yang tertindas dan miskin. Berjanji kepada dunia untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang bayangkan jika beliau dapat membebaskan Baitul Maqdis dan merampasnya daripada tangan orang Yahudi, si syaitan kecil, dan menghapuskan serta melenyapkan Israel. Mereka bukan saja akan menjadi pemimpin kepada umat Islam yang terhormat, tetapi juga kepada semua idiot berguna di seluruh dunia, termasuk golongan kiri radikal dan komunis. Sekutu-sekutu rejim Iran akan menyukai Republik Iran yang akhirnya membebaskan golongan yang tertindas, atau ikon simbol penindasan di dunia ini, yang menentang dan mencabar para penindas, yaitu Amerika Syarikat dan Israel. Selain itu, awak telah membuat saya terfikir tentang sesuatu yang saya tidak pernah fikirkan sebelum ini, Rawan Osman. Awak telah mencetuskan sesuatu dalam fikiran saya. Saya selalu tanya diri saya, apa kaitan antara Islam Syiah dan Masjid Al-Aqsa? Kerana sebenarnya tiada apa-apa dalam teologi mereka, dalam pemahaman mereka tentang Islam yang akan menjadikan mereka sebagai penjaga Al-Aqsa. Tetapi jika strateginya adalah untuk bergerak dari menjadi minoriti 15% kepada menjadi kuasa dominan dalam Islam, apa cara yang lebih baik untuk melakukannya, selain daripada mengambil alih dan merampas? Pusaka, jika Anda mahu, atau aset, jika Anda mahu, milik Sunni dalam Islam Sunni, yang merupakan 85% daripada Islam, salah satunya ialah Al-Aqsa. Ia dikenali sebagai tapak ketiga paling suci dalam Islam selepas Mekah dan Madinah. Syiah mempunyai Karbala di Irak. Tetapi di sini Anda telah mencetuskan sesuatu dalam fikiran saya, di mana rejim di Iran berkata, tunggu sebentar, jika saya boleh memperalatkan Masjid Al-Aqsa yang merupakan aset Sunni, maka saya boleh meningkatkan status saya dalam dunia Islam.
Walaupun Masjid Al-Aqsa tiada kaitan dengan saya sebagai seorang Syiah radikal. Sama seperti Mekah dan Madinah juga tiada kaitan dengan saya. Tetapi mereka berkata, tidak, inilah strategi baru, yaitu saya boleh tampil dan memburukkan majoriti Sunni dengan mengambil isu Palestin di bawah naungan saya. Itulah yang dilakukan oleh orang Iran. Itulah yang dilakukan oleh Khomeini. Hari Al-Quds. Semua ini adalah sebagian daripada strateginya. Dia merampas perjuangan itu untuk memimpin dunia Islam. Jadi apabila Anda menggambarkan mereka dengan mengatakan mereka bersifat mesianik, apokaliptik, kita mungkin boleh tambah genosid dan sebagainya. Kenapa obsesi ini? Mereka tidak seperti rejim Assad. Mereka bukan penjenayah. Mereka adalah ideolog. Kita melihat mereka sebagai pengganas. Kerana inilah yang mereka lakukan, apa yang mereka terlibat sejak tahun 1979. Tetapi dari sudut pandang mereka sendiri, mereka fikir mereka adalah orang baik yang berjuang untuk tujuan yang baik, menentang Yahudi yang jahat. Jadi, memimpin dunia Islam adalah sesuatu yang semula jadi dan memang peranan mereka. Saya tahu ia agak bertentangan dengan logik, tetapi inilah pemahaman saya yang dibentuk ketika membesar di dunia Arab. Dan inilah konsisten dengan bahasa yang mereka gunakan. Mereka memalukan setiap negara Arab yang terbuka kepada normalisasi. Mereka sangat marah, kecewa dengan negara-negara Arab yang menyertai perjanjian Abraham. Dan mereka tidak memalukan mereka hanya kerana isu Palestin. Tetapi bahasa yang mereka gunakan ialah menyalahkan mereka kerana melepaskan salah satu tempat paling suci bagi anda. Tetapi mereka, orang Iran, tidak akan pernah melakukan perkara itu kerana mereka adalah Muslim yang baik yang tidak bersekongkol dengan kapitalis. Ini sangat menarik. Kerana banyak perkara yang kita anggap sebagai konflik Arab-Israel sebenarnya adalah konflik dalaman antara Arab dengan Arab atau Arab dengan minoriti di seluruh Timur Tengah. Itu sebenarnya tiada kaitan langsung dengan Israel secara khusus. Tetapi Israel adalah sasaran mudah yang ramai di Timur Tengah, boleh gunakan untuk bersatu secara negatif bagi mengalihkan perhatian daripada masalah sebenar antara Arab, antara Muslim. Ketegangan dan keganasan. Dan saya rasa inilah yang perlu difahami oleh rakan-rakan kita di Barat, bahwa Timur Tengah ini jauh lebih kompleks daripada yang kelihatan. Sekarang, apabila kita beralih kepada apa yang Anda kemukakan sebagai peluang sebenar untuk orang Yahudi dan Israel menegaskan serta menempatkan diri mereka sebagai ahli pribumi sebenar di Timur Tengah. Dalam bahasa asli Timur Tengah, yang utamanya adalah bahasa Arab, ini memberi kita peluang baru. Jelaskan bagaimana perkara ini boleh berfungsi dengan cara yang tidak begitu berjaya setakat ini. Biar saya beri anda satu contoh. Selepas 7 Oktober, Khalid Mashal telah ditemu bual di sebuah saluran Saudi, salah satu yang terbesar di dunia Arab. Dan penemu bual itu benar-benar menekannya. Dia antara yang terbaik. Dan dia berkata kepadanya, Encik Mashal, Anda tidak berunding dengan penduduk Gaza sebelum membawa perang yang begitu dahsyat ke atas mereka. Dan dalam usahanya untuk keluar dari situasi sukar itu, dia berkata, kami terpaksa melakukan apa yang kami lakukan pada 7 Oktober. Anda tidak faham. Ini adalah konspirasi Talmudik terhadap Al-Aqsa. Mereka hampir memusnahkan Al-Aqsa. Sekarang kita tahu kabar angin lama ini yang disebarkan oleh Mufti Besar Baitul Maqdis, seseorang yang mungkin lebih teruk daripada Khomeini. Tapi apa yang Khalid Mashal sedang bicarakan? Kenapa dia bangkitkan perkara itu tadi? Ia tidak penting. Dia tahu bahawa ia berkesan pada tahun 20-an dahulu dan Mufti Besar Baitul Maqdis berjaya menggerakkan orang ramai secara besar-besaran untuk menyerang orang Yahudi. Dan itu membawa, antara lain, kepada pembunuhan beramai-ramai di Hebron pada tahun 1929. Apabila Khalid Mashal menyebut bahawa ia adalah satu konspirasi Talmud dan terlepas begitu saja, saya, sebagai seorang Arab, berasa malu kerana betapa sedikitnya yang kita tahu tentang agama Yahudi.
Seorang wartawan yang bijak dan berpendidikan tidak menghentikannya dan bertanya kepadanya, bagaimana mungkin ada konspirasi dalam Talmud terhadap Al-Aqsa jika Talmud ditulis lama sebelum Al-Aqsa wujud? Saya memberikan contoh ini untuk menunjukkan betapa sedikitnya dunia Arab tahu tentang agama Yahudi, betapa sedikitnya dunia Arab tahu tentang Israel. Namun begitu, mereka pikir mereka tahu segalanya, termasuklah Talmud. Mereka pikir ia adalah buku misteri yang penuh dengan konspirasi. Dan karena beberapa orang bodoh di Barat memilih dan menonjolkan serta mentafsir sesuatu yang pelik dari Talmud, maka ia mesti buku yang penuh dengan konspirasi yang digunakan oleh orang Yahudi terhadap kita. Mereka tidak faham bahawa Talmud terdiri daripada banyak-banyak buku dan ulasan. Ia bukan sesuatu yang Anda boleh faham. Seorang sarjana rabbinik yang serius pun tidak semestinya faham Talmud. Namun, orang Arab, orang Islam, mereka yang tidak pernah bercakap dengan seorang Yahudi pun mendakwa mereka tahu segala-galanya tentang Israel. Disebabkan pemimpin seperti Khalid Mashal, Khomeini, Khamenei, Hasan Nasrallah, yang jika mereka membaca 1 atau 2 artikel sebulan yang ditulis dalam Haaretz, diterbitkan dalam Hajitz, mereka pikir mereka sudah cukup tahu tentang Israel. Sudah tiba masanya kita mengambil semula ruang untuk bersuara. Sudah tiba masanya rakyat Israel menceritakan kisah mereka sendiri. Tahukah Anda, bertahun-tahun dahulu, salah seorang mentor saya ialah rakan Israel pertama saya, Yossi Klein Halevi, yang sangat saya sayangi dan hormati. Dan kami bertemu kerana dia menulis buku ini, Surat kepada Jiran Palestin saya. Dan apa yang Yossi cadangkan, usulkan kepada rakyat Palestin ialah supaya mereka mendengar kisahnya. Izinkan saya untuk menceritakan kisah saya sendiri. Jika Anda mahu, saya mendengar kisah Anda. Sekarang kami akan memperluaskan perkara ini dan mendekati dunia Arab. Bukan semestinya untuk melibatkan mereka, tetapi untuk menyampaikan kisah kami. Undang-undang dan dasar anti-normalisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1950-an. Menghalang hubungan sesama rakyat antara orang Arab dan warga Israel, walaupun di luar negara. Dan saya rasa tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat kemanusiaan pada orang Yahudi, untuk menghilangkan sifat kemanusiaan pada orang Israel, dan untuk membiarkan segala cerita tidak masuk akal yang tersebar di dunia Arab dan Muslim terus berlaku. Dari mana mereka datang? Ia satu campuran. Ia adalah campuran kisah-kisah lama antisemitik Kristen yang berasal dari Eropa, kebanyakannya, tetapi juga kebencian ini atau status rendah yang diberikan kepada ahli kitab, kepada orang Kristen dan Yahudi di bawah orang Islam. Maksudnya dhimmi, apa yang mereka panggil status dhimmi. Dimitut. Jadi dimitut ini diinspirasikan oleh status dimitut yang diinspirasikan oleh antisemitisme Kristen Eropa. Dan tambah lagi, semua konspirasi kebencian bermotifkan politik terhadap orang Yahudi. Sebaik saja pemimpin Arab mengetahui tentang pergerakan Zionis, projek-projek Zionis sebelum ini, malah sebelum penubuhan negara Yahudi. Semua kabar angin itu, teori konspirasi, dan kabar angin yang sengaja disebarkan terhadap orang Yahudi untuk menimbulkan kebencian, untuk coba mengalahkan, menentang proyek Zionis, telah membawa kita ke keadaan hari ini. Tetapi selepas 70 tahun terpisah, di mana orang benar-benar percaya, terutamanya di kawasan luar bandar di Syria atau di Irak, saya akan terkejut jika ada seseorang di Lubnan yang mempercayai perkara ini. Tetapi ia bukan mustahil. Tetapi saya cukup pasti di kebanyakan kawasan di Mesir, Libya, orang benar-benar fikir orang Yahudi ada tanduk dan ekor. Sudahlah dengan perkara mengarut ini. Kita berada pada tahun 2026. Dan kebencian serta hasutan ini telah meragut puluhan ribu nyawa. Cukuplah sudah. Jadi, saya mencadangkan agar semua orang di Israel yang mampu mula menceritakan kisah Anda. Orang Yahudi, rakyat Israel, mulalah menceritakan kisah Anda. Dan saya sebut orang Yahudi dan rakyat Israel dengan sengaja, kerana saya mahu orang Yahudi.
untuk memberitahu dunia dalam bahasa Rusia, Turki, Jerman, Arab, Ibrani, ceritakan kisah Anda. Dan rakyat Israel, orang Yahudi dan bukan Yahudi, ceritakan kisah Anda. Apa maksud menjadi seorang Zionis? Orang di Spanyol, Kanada, Australia, pikir kita adalah syaitan. Saya menganggap diri saya seorang Zionis yang bangga. Saya memberitahu dunia apa maksudnya kepada saya. Berapa ramai orang yang dapat saya jangkau? 1 juta? Kita perlukan satu pasukan rakyat Israel dan Yahudi untuk mula menceritakan kisah-kisah ini. Terutamanya dalam bahasa Arab, terutamanya. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa lain. Tetapi kami akan menambah sari kata Arab. Inilah sebabnya saya menyertai GCFA. Inilah proyek yang saya bawa kepada Anda. Mari kita mula memberitahu mereka yang menganggap kita sebagai raksasa, apa itu Judaisme, apa itu Zionisme. Bagaimana Israel terus berkembang walaupun menghadapi segala rintangan. Saya rasa ia sangat membantu jika kita memanusiakan rakyat Israel dan kita terangkan kepada orang ramai apa sebenarnya negara ini. Kenapa daripada semua tempat di dunia ini, orang Yahudi kembali ke sini? Berapa kali Baitul Maqdis disebut setiap hari dalam doa orang Yahudi? Ini bukan satu proyek penjajahan. Ia bersifat pribumi. Orang Yahudi tidak datang ke sini untuk memeras sebuah negara, untuk mencuri kekayaan tanah Arab Palestina ini. Apa yang kita maksudkan dengan Palestina, mandat British ke atas Palestina? Saya masih ingat kenyataan Golda Meir yang sangat terkenal dan masih tular hingga hari ini. Apa yang Anda maksudkan dengan orang Palestina? Saya orang Palestina. Kami mempunyai paspor Palestina. Jadi, masalah utama kami adalah kejahilan di kalangan orang ramai. Dan ia jauh lebih rumit di kalangan golongan profesional antisemit, di kalangan pemimpin. Siapa yang mendapat manfaat dengan membangkitkan orang Yahudi? Kita perlu membuat perbezaan. Adakah kita bercakap tentang ahli akademik di Barat atau di dunia Arab? Bayangkan di dunia Arab, ahli akademik mengambil buku seperti Protokol Para Tetua Zion dengan serius. Ini adalah sastra yang biasa. Saya membeli salinan sendiri Protokol Para Tetua Zion dan Mein Kampf oleh Adolf Hitler dalam bahasa Arab dengan harga kurang daripada $1 di Damsyik. Ia adalah salah satu buku yang paling populer di dunia Arab. Ia ditemui di seluruh jalur Gaza semasa perang terbaru menentang Hamas. Ia langsung tidak mengejutkan saya. Ia ada di setiap sudut di bandar-bandar Arab. Saya tidak akan kata begitu. Saya tidak dapat bayangkan Anda akan jumpa Mein Kampf di UAE atau di Bahrain atau bahkan di Arab Saudi. Itu hampir menyertai. Saya rasa itu satu perkara yang sangat penting yang Anda nyatakan sekarang kerana kami sedang bercakap dengan beberapa rakan dan rakan sekerja yang sangat-sangat baik, Ariel dan Michael Warshawski, yang merupakan pemikir intelektual yang sangat penting dalam dunia Yahudi di New York dan sangat terlibat bersama kami di pusat Jerusalem. Dan mereka menunjukkan sesuatu yang lain, mereka menegaskan sesuatu dalam perbualan yang Khalid dan saya lakukan bersama mereka. Dan yaitu kini terdapat satu titik perubahan di beberapa bahagian dunia Arab, terutamanya di Teluk, di mana terdapat pembaharuan dalam sistem penghasilan buku sekolah dan juga dalam wacana serta bidang akademik. Di sana, mereka mengelakkan daripada mendemonisasikan orang Yahudi dan mengalu-alukan orang Yahudi untuk menceritakan kisah mereka sendiri dalam bahasa Arab. Ia bukan sahaja satu usaha untuk menghentikan demonisasi terhadap orang Yahudi. Saya rasa UAE khususnya berjaya kerana mereka mempromosikan toleransi itu sendiri. Toleransi. Menerima orang lain, siapapun orang itu. Dan pendekatan ini tidak wujud di dunia Arab. Di negara-negara Arab yang masih jauh daripada menyertai perjanjian Abraham. Bukan antisemitisme yang perlu kita lawan di negara-negara tersebut. Ia adalah sikap fanatik dan kebencian terhadap orang yang berbeza. Ambil Mesir sebagai contoh. Walaupun mereka berdamai dengan Israel, tetapi hubungan itu dingin. Lihatlah bagaimana orang Koptik dilayan sehingga hari ini.
Ini adalah isu yang mendesak kerana mereka adalah rakyat senegara anda yang dianiaya dan dilayan buruk setiap hari. Jadi jika mereka menangani isu-isu tersebut, saya rasa mereka sudah pun melangkah jauh lebih dekat untuk menerima orang Yahudi juga. Kerana ia melibatkan orang Yahudi, Yazidi, Kurdi, Alawid, Ismaili dan macam-macam lagi. Orang Yahudi, juga orang Drus. Tetapi sudah tentu, orang Drus, Bahai, kita mempunyai warisan budaya yang sangat kaya, bukan saja dari segi agama, tetapi juga etnik. Jadi masalah ini sangat serius, mendesak, mereka perlu menanganinya. Jika mereka lakukan untuk semua orang itu, untuk semua yang lain, maka ia akan menjadi lebih mudah untuk menerima orang Yahudi juga. Tapi kembali kepada orang Yahudi, kerana kita kini berada di Baitul Maqdis. Dan masalahnya, hasutan terhadap Israel telah membawa kepada perang yang dahsyat. Dan saya pasti pada 7 Oktober, apabila saya menonton apa yang dirakam dan dikongsi oleh Hamas, bahawa perang ini akan merebak. Tidak dapat dielakkan, ia memang bertujuan sebagai perang terakhir terhadap Israel. Tetapi plot twist, ia sebenarnya adalah perang terakhir terhadap paksi kejahatan, paksi penentangan yang menentang kewujudan Israel, tetapi juga kemodernan. Kerana kita sedang menghadapi perang yang dahsyat, adalah sangat mendesak untuk kita mencari penyelesaian bagi masalah antisemitisme, bagi anti-Zionisme di dunia Arab. Bagaimana kita boleh lakukan itu? Cara saya ialah bercakap dengan mereka. Ceritakan kisah anda sendiri. Ambil semula ruang untuk bersuara dan beritahu mereka bahawa saya akan menerima naratif anda. Saya terima bahawa rakyat Palestin yang lahir di Ramallah tidak memilih untuk dilahirkan di sana. Dan itu bukan salah mereka. Seorang remaja berumur 15 tahun. Bukan salah mereka kerana terperangkap dalam dilema politik ini. Saya faham. Tetapi jika awak mahu saya bersimpati, izinkan saya juga untuk menceritakan kisah saya. Sebagai seorang Yahudi, saya boleh beritahu awak bahawa 850,000 orang Yahudi telah diusir dari dunia Arab ini. Lihatlah tanah perkuburan kami. Lihatlah warisan budaya yang kami tinggalkan. Tanya datuk nenek awak tentang kawan-kawan Yahudi mereka. Adakah mereka orang yang baik? Tanya mereka tentang tukang daging Yahudi, tentang peguam Yahudi, doktor Yahudi. Mereka akan beritahu awak bahawa mereka adalah orang yang baik. Jadi, kenapa awak melihat kami sebagai syaitan hari ini? Saya tak boleh ceritakan kisah ini kerana ia bukan milik saya. Saya mahu awak, orang Iraq, Yaman, Libya, Mesir, Yahudi Syria, ceritakan kisah-kisah itu. Yahudi Rusia, ceritakan kisah anda kepada mereka. Yahudi Poland, beritahu mereka, tidak, kita bukan berasal dari Poland, dari Rusia, dari Spanyol. Beritahu mereka kenapa anda diusir keluar. Kenapa anda berada di Irak? Beritahu mereka tentang Talmud Yerusalmi dan Talmud Bavli. Kenapa ada Talmud Babylon? Ceritakan kisah-kisah itu. Kerana walaupun saya hidup 30 tahun lagi, itu masih tidak cukup. Saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk menceritakan kisah-kisah itu. Kita perlukan satu bala tentera. Dan saya menjemput anda untuk menggunakan teknologi, menggunakan media sosial dan kuasa yang diberikannya kepada anda, kerana ia melangkaui sempadan. Ceritakan kisah anda sendiri dan kita akan mengubah masa depan Timur Tengah ini, bukannya hanya dikenali di Barat kerana peperangan dan penderitaan kita. Dan akhirnya, nampaknya daripada perbincangan kita hari ini, ia benar-benar memerlukan Israel untuk mula memainkan peranan yang lebih besar daripada saiznya dalam erti kata. Mengambil strategi yang tidak bertolak ansur terhadap jenis propaganda, hasutan dan usaha menafikan legitimasi yang telah ditanggungnya sebagai dasar pada masa lalu. Dan untuk benar-benar mengambil peranan kepimpinan di Timur Tengah, bukan sekadar peranan minoriti di Timur Tengah. Saya rasa hari ini, terutamanya selepas Iran menyerang jiran-jiran Arabnya, kita mempunyai satu peluang. Di mana Israel boleh berbincang dengan warga Qatar, menjemput mereka untuk mempertimbangkan semula banyak pendirian mereka, menjemput mereka untuk meredakan sedikit keadaan terutamanya dengan Al Jazeera.
Peranan hasutannya telah membawa kesan yang dahsyat sejak saya kecil. Saya menonton Al Jazeera, dan saya percaya cerita-cerita yang paling tidak masuk akal. Jadi, sebagai contoh, mulakan dengan melakukan itu, bercakap dengan rakyat Qatar, dan mempertanggungjawabkan mereka. Apabila seseorang yang tinggal di Baitul Maqdis Timur di Israel bercakap dengan Al Jazeera dan mendakwa begitu, hanya orang Islam dan Kristian sahaja yang tidak dibenarkan memasuki tempat suci mereka di Kota Lama. Orang Islam tidak dibenarkan solat di Al-Aqsa pada bulan Ramadan, dan orang Kristian dihalang daripada memasuki gereja Makam Kudus. Saya ingin Israel menjadi lebih proaktif. Mereka memuat naik di X. Kementerian-kementerian memaklumkan bahawa tiada sesiapa akan dibenarkan memasuki tapak suci di Kota Lama atas sebab keselamatan, termasuk orang Yahudi yang tidak dibenarkan pergi ke tembok barat untuk berdoa. Saya ingin Israel membuat kenyataan yang lebih lantang untuk menangkis pembohongan itu. Dan jika seseorang tinggal di Baitul Maqdis Timur dan berbohong serta bercakap dengan Al Jazeera, mesti ada akibat. Karena ini adalah pembohongan terang-terangan, bukan? Dan ia membawa kepada hasutan, protes, dan penangkapan. Dan kemudian kita dapati diri kita, seperti biasa, terperangkap dalam kitaran keganasan yang tidak berkesudahan. Jadi ya, saya setuju dengan awak. Saya ingin Israel mengamalkan dasar toleransi sifar juga terhadap pembohongan, terutamanya jika pembohongan itu berpunca di sini, di Baitul Maqdis dan di Tel Aviv, oleh orang-orang yang dianggap wira, bintang di saluran seperti Al Jazeera, tetapi bukan itu sahaja. Dan mereka terus menghentam negara-negara ini dan menyebarkan pembohongan yang terang-terangan. Baiklah, kita ada banyak perkara untuk diselesaikan dan kita sangat bertuah kerana Anda adalah sebahagian daripada AMI Islam. Dan kami menantikan lebih banyak perbincangan di Al-Shakar Al-Satlana kerana ia benar-benar adalah Timur Tengah kita, milik kita semua. Yahudi, Arab, Muslim, Christian, Druze, Kurdi, orang Iran, memang, Azeri, ya Allah, Turkmen, Alawite, ia adalah sebuah rantau untuk kita semua. Dan saya rasa itulah neshama, jiwa, dan arus dasar pandangan Anda. Jadi terima kasih Rawan Osman, seorang sahabat baik, rakan sekerja, dan sarjana kanan JCFA. Dan kami benar-benar menjemput para pendengar dan penonton kami untuk bersama kami dan menyokong laluan yang belum pernah berlaku ini menuju ke Israel. Menceritakan kisahnya sendiri, terutamanya dalam bahasa Arab, dengan sari kata bahasa Inggris, merangkul Timur Arab dan Barat pada masa yang sama. Terima kasih banyak, Dan. Mari kita lakukan ini. Dan semoga kita menyaksikan keamanan dalam hidup kita di Timur Tengah, di mana kita boleh makan malam di Beirut. Makan malam di Beirut kedengaran sangat bagus. Dan rakan-rakan dari Lubnan menjemput mereka makan malam di Baitul Maqdis dan Tel Aviv. Insyaallah, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Terima kasih banyak. Terima kasih.